وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Selawat Anwarna. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasirril asrar wa diryaqil aghyar
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بخير يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Tidak ada lafaz yang teragung untuk kita rafakkan kepada Allah. Setiap kali mata terbuka, setiap kali bermula hari yang baru, setiap kali menikmati segala rahmat, limpahannya, melainkan satu lafaz yang paling agung. Alhamdulillah, puji-pujian tertentu bagi Allah yang telah pun memberi, menganugerahkan, meminjamkan, menghamparkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah hari ini hidup lagi di dalam agama Islam, penuh dengan keimanan, dihiasi dengan keihsanan. Alhamdulillah. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kitab Jauhar Al-Mahfuz, pemberian permata yang amat berharga, peninggalan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, diterjemahkan oleh para alim ulama lalu disampaikan kepada kita dengan begitu indah susunan kalimah-kalimahnya. Alhamdulillah, untuk kita sama-sama jadikan pedoman ataupun panduan dalam kehidupan bagi meraih kasih sayang Allah Ta'ala. Baik, sebelum saya mulakan kuliah pada pagi ini, ada sedikit kutipan. Kutipan ni tak paksa. Siapa yang rasa nak bagi, yang ada rasa nak bagi, bagilah. Kalau yang tak ada, tak apa, kita faham, bagilah dengan doa. Nah,
Iaitu kutipan pagi ni untuk sumbangan derma kepada Allah Yarham adik Hamzah bin Siti. Mak dia ke Siti tu. Okey, dia berumur 4 tahun. Meninggal kerana mati lemas. Ibu dia yang bernama Siti Fatimah Abdul Rahim. Tempat tinggal flat Seroja, Sungai Era, Pulau Pinang. Mak dia ni jadi lagu mana? Aksiden. Bapak dia kemalangan. Okey, terputus pencarian. Mata pencarian terputus. Jadi, tak tahulah kalau orang yang dah susah ataupun istilah kita kata dah jatuh ditimpa tangga anak meninggal, suami aksiden, hilang mata pencarian. Jadi, andai ada daripada kita yang nak menyumbang sikit, di sini ada sahabat kita yang sediakan. Tolonglah aku. Tolong edar belah ni satu. Okey. Kutipan hari ni masjid tak ambil bubuh dalam ni. Hari ni masjid tak jalankan tabung bubuh dalam ni. Alhamdulillah. Sambil belajar kita bersedekah. Okey. Siapa yang nak kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni saya baca 2 kali. Satu di Surah Muttaqin, Perhilitan. Satu lagi di Teluk Kumbang. Baik sangat. Bagus sangat kitab ni. Tak rugi kalau kita beli. Harga RM14. Boleh main ambil dah. Boleh main ambil dekat saya. Terbaiklah. Ubat. Kita vitamin tu kita boleh beli tu. Ubat orang dia macam-macam jenis ubat. Minyak angin macam-macam jenis minyak angin. Kan? Yang ni untuk hati terus. InsyaAllah. Boleh main ambil dekat saya RM14 tak mahal pun. Ilmu dia manfaat dunia dan akhirat. Baik, kita terus Kita sambung hari ni dan sabda Nabi SAW, barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu dan Jumaat. Bukan surat 100 kitab saya. Ada yang boleh tak? Ada kan? Dia ada kitab bersihat lain. Yang lama dah, 100. 100 je tengok 100. Serta bak kerat kuku. Kan? Betul 100. Ada yang lain. Okey. Ada yang baru ni dia perbelain sikit. Yang baru belain sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat dan mengambil ia daripada misainya, diafiatkan dia daripada sakit gigi dan sakit mata. Yang ni dikatakan Nabi kata terus. Nabi bagi tahu terus di antara sembang-sembang Nabi dengan para sahabat. Maka sahabat tanya, yang mana, macam mana? Nak kerak kuku ni yang mana satu? Kita baca bulan sudah. Banyak pendapat. Dan yang mana yang paling muktamad? Kata Syekh Bajuri, mula daripada kanan, jari telunjuk. Dari tengah, dari manis, dari kelingking, akhirkan dengan ibu. Kemudian kiri, mulakan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking dan akhiri dengan ibu. Lengkap. Kalau kata pendapat-pendapat yang lain, dia suruh mulakan telunjuk, kemudian manis, kemudian tengah, kelingking dan akhir dengan ibu. Akhir dengan ibu. Agak pening. Dapat kat kita, bagi terus perak dia ikut suka. Tak salah. Buatlah macam mana pun. Janji, kita potong kuku. Jangan biarlah bagi berelung-elung panjang tu Bila di bawah dia tu, adanya kehitaman tempat tinggal jin. Jin nanti duduk tumpang di bawah tu. Berteduh di bawah tempat yang tak sampai duduk. Berteduh di bawah tempat yang adanya sisa-sisa daki. Okey, baik. Yang Rasulullah bagi tahu ni, barang siapa yang potong kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat. Cantiklah.
2 hari ni, esok dengan lusa. Sabtu dan hari Jumaat. Dan mengambil dia daripada misai. Maksud mengambil ni potong misai. Saya kata ambil misai, kita orang perempuan tak ada misai. Saya ambil misai, main pekat pula dah. Dikatakan mengambil misai ni, potong misai atau cukur misai. Tulis kat situ bagi faham ni bahasa lama Diafiatkan, maksud dilepaskan, disihatkan dia daripada sakit gigi dan sakit mata. Jangan dah sakit gigi, baru nak potong kuku hari Sabtu dan hari Jumaat. Jangan dah sakit mata. Sakit mata. Orang kata kalau, bukan orang kata, Rasulullah kata kalau sakit mata, potonglah kuku hari Jumaat dan Sabtu. Bila dah sakit, tak guna dah. Tetapi beramallah sebelum sakit, nescaya diafiatkan daripada sakit gigi dan juga sakit mata. Tapi kalau nak sakit juga, sakit itu penghapus dosa. Ataupun dikatakan oleh seorang ulama terbilang. Iaitu, untuk kenali dia kata, sakit ni jalan pintas untuk ke syurga. Jalan pintas untuk ke syurga. Senang dapat pahala orang sakit ni. Bila mana dia sakit, kita ni biasanya sakit, Allah sakitnya ya Allah. Kan bila tu. Aduh, mak oi sakit ya mak oi. Jalan pintas ke syurga. Apabila kita lahirkan, keluhan rasa sakit itu menyebut nama Allah sakitnya ya Allah. Kan? Kita seru nama Allah. Dia keluar daripada lubuk hati yang dalam. Pasal orang sakit ni dia tak pura-pura. Kecuali lah aduh sakit sambil duduk jeli kat kita. Nak ambil perhatian ke tidak. Biasanya orang sakit ni dia main daripada lubuk hati yang dalam. Dia minta terus pada Allah. Macam-macam ubat dia makan. Sembuhkanlah ya Allah. Itu permintaan daripada orang yang sakit. Sebab tu kata Tok Kenali dia jalan pintas ke syurga. Sebab dia minta daripada hati. Keluhan dia daripada hati. Dia tak Allah yang bagi. Dan Allah yang maha menyembuh. Sambil dia makan ubat, dia baca segala doa lah. Apa juga doa yang dia jumpa dalam YouTube ke. Dia jumpa dalam Google ke. Dia jumpa dalam mana-mana ceramah ke. Ambil. Baca dah berbuih dah mulut. Sampai ayat panas menjadi sejuk, dia baca doa. Tak baik-baik lagi Ini maksud dia jalan pintas ke syurga. Allah Ta'ala nak tengok. Kita minta tak dapat. Allah ni ada rancangan untuk aku ni. Kita minta kepada Allah. Baca dah Yasin. Kata para asatidah, kata ulama-ulama tok guru kita. Yasin ni kalau sampai kepada salam qaulan min rabbir rahim. Ulang 3 kali. Atau ulang 7 kali. Nescaya makbul doa kamu tanpa hijab. Aku ni punya baca, punya ulang. Kalau seorang-seorang bukan 7, 11 bawa pergi. Tapi tak makbul lagi. Katakan pada hati yang sedang gelisah. Allah ada rancangan lain untuk aku. Dia lega lah. Tak ada lah marah. Apa ni minta dah tak dapat-dapat. Jangan marah lah. Katakan Allah dia ada rancangan. Kan Allah itu maha menentukan segala perancangan. Kita ni merancang lagu cara kita lah. Lagu cara jahil kita yang tak tahu apa-apa ni. Tapi kita lupa pada penentu perancang. Bagi segala perancangan adalah Allah. Macam itulah juga cerita potong kuku ni. Dah sakit gigi. Tak apa esok Jumaat potong kuku. Tak boleh dah. Benda dah jadi. Kan? Tapi untuk kita yang gigi dah tak apa nak penuh ni. Boleh dah dapat amal. Boleh. Dapat pahala sunnah. Amal apa gigi pun tak ada dah. Gigi pun tak ada dah. Tak payahlah potonglah ikut dan gigi pun pendek pun tak apa. Sebenarnya potong kuku ni. Kita potong kuku tu adalah sunnah. Sebab apa? Di antara orang yang bersih adalah orang yang potong kuku. Di antara salah satu daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah potong kuku. Jadi tak usah simpan lah. Boleh kalau nak simpan. Tapi kena jaga kebersihan. Dan paling kena jaga, yakni ketika berwuduk dan mandi wajib. Yang paling kena jaga.
Ya? Kalau tidak, tak sampailah ayat tu ke bawah tu yang kata tempat duduk jin dan juga syaitan. Duduk berpesta di bawah tu. Buat apa nak? Kata Ja'far radhiyallahu anhu, barang siapa kerat kukunya dan misainya tiap-tiap hari Jumaat dan berkata ia pada ketika mengambilnya waktu dia nak potong. Waktu mula-mula dia nak potong. Nah, iaitu bismillahi wa billahi wa ala sunnati Muhammad wa ali Muhammad. Mudah aja nah. Waktu kita mula nak potong tu, kita baca bismillah wa billah wa ala sunnati Muhammad wa ali Muhammad. Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah di atas sunnah Muhammad dan di atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kelebihan yang dapat diperolehi? Tiada gugur yang dikerat itu melainkan di surat. Maksudnya ditulis oleh Allah dengan dia pahala dimerdekakan seorang hamba saya dan tiada sakit ia melainkan sakit mati. Ya, apabila kita beramal dengan bacaan bismillah wa billah wa ala sunnati Muhammad wa ali Muhammad, maka ditulis, disuratkan, ditulis oleh Allah Ta'ala pada setiap satu yang gugur. Daripada kuku kita atau daripada misai. Okey, orang perempuan tak ada misai. Jadi dia ada rambut. Janganlah potong tiap-tiap Jumaat dengan satu nak tinggal apalah di atas kepala pula lagi lah. Ustazah kata sunat. Dia tak kata rambut. Dia kata misai. Tak lagi pula pakai dupulun. Satu ahad potong rambut. Satu ahad potong rambut. Ingatlah panjang-panjang ni jagut dah. Yang tu orang talul. Okay, kita perempuan ni sebenarnya sunat rambut panjang. Nah, sunat rambut panjang. Tapi kalau tak pandai nak uruskan, makna dia kalau dah rambut panjang pun sikat seminggu sekali, susahlah kot lah. Dia jadi macam mak lampir tu susah juga, kan? Ha? Jadi paling mudah kan kita kan ada tali tudung, tight band yang nak tarik ni. No? Waktu nak beruduk. Jadi dia agak susah bila kita nak tarik, nak bawa keluar dia waktu kita basuh muka ketika beruduk. Jadi yang jalan terbaik potong. Hak yang di belakang pun kutulah. Kalau rambut panjang pun, kutu pun penuh. Duk menternak pula dalam tu. Ataupun kelima banyak. Ataupun dia tak boleh nak urus. Maka lebih baik. Walaupun simpan rambut panjang tu sunnah bagi perempuan. Tapi potong itu lebih baik kerana ia menjaga kebersihan. Sejuklah sikit mata orang nak memandang. Dah sedia-sedia tak apa nak sejuk mata memandang. Orang kata, bolehlah buat haluan mata. Korang-korang bersihlah sang situ. Kan? Tengok rambut tu lebih elok, lebih terurus. Bila dah pendek ni, bagi dikatalah kena yang jenis segan sikat rambut ni. Nanti biar kering lagu tu saja. Bayangkan rambut panjang kalau tak lap. Jadi hak lagu duduk berjalan dengan rambut berketa-keta tu. Dah. Dia boleh jadi lagu tu lah. Tapi sebab tu kita potong lah. Salah dah? Tak salah. Tak salah. Untuk menguruskan diri agar lebih bersih dan elok dipandang wanita ni. Sampai diri sendiri pun tak mahu nak tengok muka ni. Nah, macam mana? Jadi, kalau kata kita nak potong. Kan ada hari. Kita rasa rambut. Kadang-kadang rambut panjang ni dia suka luruh. Nah, jadi ada hari kita nak potong. Cari hari terbaik. Iaitu hari Jumaat atau hari Sabtu. Cari di antara dua hari yang terbaik ini. Sebab apa? Inilah kelebihan dia. Nah. Setiap satu yang gugur itu, maka ditulis oleh Allah Ta'ala satu pahala. Dan pahala dia macam mana? Seperti mana memerdekakan seorang hamba saya. Susah nak dapat hamba saya hari ini. Hamba abdi. Hamba saya ni hamba abdi. Zaman Rasulullah dulu. Sahabat yang paling terkenal membebaskan hamba. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaik selepas Nabi SAW. Dialah di antara sahabat yang paling kaya dalam membebaskan hamba. Bukan kaya harta, tapi kaya dalam membebaskan hamba. Jumpa hamba, beli. Dia beli, dia tebus, dia bagi kebebasan. Dia beli hamba sampai habis harta dia. Sebab dia kerja dia beli hamba.
dengan duit ringgit dia, kemudian dia bebaskan, merdekakan. Ni Allah Ta'ala nak bagi kat kita pahala percuma membebaskan hamba. Dia suruh kita jaga kebersihan, potong kuku, ataupun kalau ada misai, guntinglah misai. Baik, ini tadi saya kata orang perempuan dia tak ada misai. Dia terlepas pahala misai dia. Tapi kita ada pada bahagian sya'run lain. Kalau saya sebut sya'run ni adalah bulu pada bahagian badan. Okey, bulu yang terdapat pada bahagian badan termasuk bulu ari-ari dan juga bulu ketiak. Bulu ketiak. Jadi pada setiap hari Jumaat dan Sabtu disunatkan. Dan kalau potong Jumaat, Sabtu tak payah potong lah. Antara keduanya lah. Disunatkan. Kalau nak dapat pahala seperti mana membebaskan seorang hamba sahaya. Oleh kerana kita tak ada misal, maka diganti pada bahagian lain. Ataupun bulu rumah. Panjang sangat. Pernah ke orang cukup bulu rumah? Orang cukup tak? Ada kan? Ada orang cukup tak? Saya tak ada bulu rumah tak? Orang cukup. Yang di tangan-tangan orang cukup. Cukup tak? Mungkin yang setengah orang ni Allah Ta'ala bagi dia banyak bulu. Saya ingat waktu saya duduk sekolah dulu. Saya sekolah pondok lah. Saya suka tengok orang bulu rumah banyak. Perempuan lah, bukan lelaki lah. Perempuan lah. Saya suka tengok. Ada kawan-kawan yang panjang ni. Saya suka pergi lurut. Dia berhenti bubuh minyak zaitun. Dia akan sikat dengan tangan dia. Bagi saya benda tu cantik. Saya pun tak tahu lah. So, dia kata cantik. Apa dia kata aku dah jadi lagu cingkong lah ni. Cantik saya tengok lah. Kemudian bila dia sikat dengan minyak zaitun tu, subhanallah. Nampak indah. Orang suka juga nak. Wallahualam. Dapat pahala nak. Dapat pahala sebab dia kata Nabi SAW ada pahalanya. Dan lagi apa yang dia akan diperolehi, dia kata Ja'far radhiyallahu anhu, dia kata apa yang dia dapat, barang siapa kerat kuku pada hari Rabu, maka dimulai pada kelingking. Kalau nak potong hari Rabu, cari pada sebelah tangan kanan, iaitu jari kelingking. Disudahi dengan kelingking kiri, saya aman daripada sakit mata. Saya ada 10 jari kan. Kalau hari Rabu nak potong, boleh. Tapi mula daripada jari kelingking sebelah tangan kanan, ikut dan akhirkan dengan jari kelingking. Saya diafiatkan daripada sakit mata. Takkan kena sakit mata, no? Siapa sakit mata ni selalunya ada dalam perubatan Islam. Kalau kita baca dalam hadis-hadis, Nabi akan cerita tentang baras, junun, juzam, yang mana sakit mata ni boleh menyebabkan buta. Bila dah buta, hilang satu nikmat Allah yang besar yang Allah Ta'ala bagi pinjam. Pertama, dengan mata kita melihat, dengan mata kita belajar. Dengan mata kita boleh ambil berfikir. Dengan mata lah adalah segala-galanya kita nak memuji, mensyukuri nikmat Allah, mengenal perbezaan warna, melihat kelakuan, tingkah laku yang terpuji dan terkeji. Jadi bila mata tu sakit, menyebabkan dianya hilang pandangan, maka itu nikmat yang paling besar. Sebab tu, kalau kita tengok dalam perubatan dia, dihilangkan daripada sakit mata, dilepaskan daripada sakit mata. Yang disebut oleh Ja'far radhiyallahu anhu di sini, dia kata, kalau kata hari Rabu kita nak potong, kita mulakan dengan kelingking kanan, kita akhirkan dengan kelingking kiri. Kemudian dan daripada Musa al-Bukhair, katanya bagi Abi Hasan radhiyallahu anhu, berkata sahabat kami mengambil misai dan kuku pada hari Jumaat, maka berkata, ya subhanallah, ambil olehmu akan dia jika engkau kehendak pada hari Jumaat dan pada segala hari. Okey, baik. Yang ini disebut seorang sahabat dia, kata Abu Musa al-Bukhair, seorang sahabat dia
cukup misai. Dia suruh ambil ni cukuplah. Cukup misai dan potong kuku hanya pada hari Jumaat saja. Hari Jumaat ya. Hari lain dia tak buat. Kalau panjang pun dia kata tunggu Jumaat main. Baru dia nak buat. Maka katanya dia kata sahabat dia, apa dia, Musa bin Bukhair. Dia kata kawan dia ni yang lama Abi Hasan Rasulullah, dia takkan potong apa-apa juga pada selain daripada hari Jumaat. Lepas tu kata kawan ni subhanallah, dia kata. Setiap kali potong ucaplah subhanallah. Hang potonglah hari apa pun. Maknanya di sini kan tadi dia sebut hari Jumaat, hari Khamis, hari Sabtu. Maknanya di sini potonglah kuku tu hari apa nak potong boleh. Tetapi mulakan dengan subhanallah. Katalah kadang-kadang kan kita terlupa nak potong hari Jumaat tu. Terlupa benda ni lah. Jumaat terlupa, Sabtu terlupa, kira hari ni dah Ahad. Boleh dah nak? Boleh. Boleh potong. Mulakan dengan subhanallah. Kemudian ikutlah turutan. Ikut turutan. Kena tengok hari Rabu. Hari Rabu adalah hari yang paling tak elok orang potong. Apa jenis potong? Nak potong pokok ke, nak potong kuku ke, nak potong baju ke, nak potong rambut ke. Sehingga kan ada di antara ulama mengatakan dibimbangi terkena penyakit gila babi. Mana penyakit gila babi tu? Tak tahu lah penyakit gila babi macam mana lah. Tapi ada ulama kata dibimbangi tak terlepas daripada penyakit gila babi. Kalau kata kita beramal potong apa juga pada hari Rabu. Disebut tadi. Tapi di sini dia sebut kalau nak potong mulakan dengan kanan kelingking dan akhiri dengan kelingking kiri. Boleh. Ucaplah subhanallah. Kemudian kita tengok lagi sabda Nabi SAW, jangan memanjang oleh seorang akan misalnya, maka bahasanya syaitan berbuat sarang padanya. Berselindung ia dengan dia. Syaitan buat sarang. Misai panjang. Kita tengok orang misai panjang yang bila dia makan atau dia minum kotor tak? Kan? No? Kita tengok penggeli, kita nampak lekat ia rimah. Bila dia bercakap ni tutup. Sebenarnya lelaki ni, misai dia tak boleh lebih daripada bibir mulut ni. Dan kalau dia buat seketot lagu kita apa? Hitler tu yang panas. Hitler kan ada seketot tengah tu. Haram. Haram. Ingat zaman ni orang lelaki tak buat lakuk tu. Misal tang sini dia bol tu. Misal lelaki ni sebaik-baiknya potong terus. Buang terus. Tapi kalau dia nak simpan, jangan bagi lebih daripada bibir mulut atas. Apabila dia makan, lekat di situ makruh. Kan dia harap di sini, sarang syaitan. Bagi lekat di situ, macam dibuah dalam sarang. Seronok dia pun duduk bersarang. Ya Tuhan kita, dah lah dia tak ikut sunnah. Dia bagi kita makan free pula hari ni. Kalau kata dia minum, kena lekat di misai tu. Kita tengok pun rasa geli geleman. Tak ni. Kalau kata Rasulullah suruh potong tu ada pasal lah. No? Demi menjaga kebersihan. Okay. Kata Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Khaliful musyrikina wa waffirul lahya wa huffus syawarib. Menyalahi olehmu akan musyrikin dan sempurnakan olehmu akan janggut. Yang ni tinggalkan dia dengan sempurna dan ambil olehmu akan misai hingga nyata tepi bibir mulut. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata menyalahi olehmu akan musyrikin, sempurnakan olehmu akan janggut. Maksud dari sini orang musyrikin, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang musyrikin dia suka cukup janggut, dia akan tinggal ni, dia akan tinggal misai. Tapi kalau kata menyalahi, maksud kata Sayyidina Umar ni apa, jangan jadilah. Jangan jadi orang musyrikin. Orang musyrikin ni dia sempurnakan janggut dia buang janggut. Dan dia tinggal misai dia.
Dia simpan misai, dia buang janggut. Beza orang musyrikin dan orang muslimin pada zaman Rasulullah dulu. Itu perbezaan. Nah, orang musyrikin ada misai, tak ada janggut. Orang muslimin ada janggut, tak ada misai. Itu zaman Rasulullah dulu. Tapi zaman kita lah ni, kita tak boleh kata macam tu lah, no? Ada janggut, ada misai. Pun tak apa. Tak ada janggut, tak ada misai. Pun tak apa. Ada misai, tak ada janggut. Pun tak apa. Boleh. Cuma kalau nak ambil sunnah. Sunnah Nabi, buang misai. Nabi tak simpan misai. Sepanjang hayat baginda SAW, baginda tak simpan misai. Baginda hanya simpan janggut sahaja. Balik pergi cek tok wan di rumah tu. Tak apa, jangan suruh dia potong pula lah. Yang suruh dia tukar, dia tak mau, sudahlah. Tak lagi jadi pasai pula, no? Dan sabda Nabi SAW menyalahi olehmu akan majusi. Ini Nabi pula pesan. Maksud menyalahi olehmu akan majusi, cuma tulis langsung. Jangan jadi macam majusi. Baru faham ni, menyalahi olehmu akan majusi. Jangan jadi macam majusi. Ini bahasa kampung dia. Maka bahawasanya apa dia orang majusi ni? Mereka akan mencukurkan janggut mereka dan memanjang akan misai. Ni majusi. Dia akan simpan misai dia bagi panjang-panjang. Nah, hak yang tepi ni melentik. Ada hak dia yang pusing, dia gelintir. Meluatnya. Itu ciri-ciri orang majusi. Dan yang saja dia biar bagi panjang. Hebat tak mana? Tak elok naknya lah. Rasulullah kata jangan jadi macam orang majusi. Janggut buang. Simpan misai bagi panjang. Kata As-Sadiq radhiyallahu anhu, engkau genggam dengan tangan kamu atas janggut kamu dan kamu kerat akal lebihnya. Tengok. Sahabat ajak, Rasulullah ajak. Janggut tu nak simpan sampai panjang ke lutut ke? Tak. Genggam. Belian ni, potonglah. No? Tang ni je. Genggam. Tergenggam. Belian ni potonglah. Allah. Bila orang tengok berlemoy, bersembungah lagu tu. Orang kutuk. Benda tu faham maksud sembungah? Rabut. Kan? Orang nanti keji sunnah. Benda tu sunnah. Jangan sampai orang keji. Tengok orang Islam. Simpan janggut sampai ke pusat. Apa dia panjang-panjang. Kan? Semak. Tebahlah sikit. Kalau ni As-Sadiq ni Abu Bakar lah. Abu Bakar ni terkenal dengan penampilan yang smart. Kemah. Tengok. Rasulullah ajak dia ni. Genggam tau ni. Yang belen tu. Gunting. Balik pergi cekak dia yang janggut tu. Kalau lebih tu kata gunting. Dapat pahala. Jumaat dengan Sabtu gunting. Dapat pahala membebaskan seorang hamba. Tak mau lagi kan tu. Ada hak yang malas dia biar. Kata Abi Ja'far radhiyallahu anhu. Min sa'adatil mar'i khifatu lihiyatihi. Artinya dia kata daripada bahagia seorang itu ringan janggutnya. Orang yang paling bahagia, ringan janggut dia. Maksud dia taklah panjang berjela-jela. Janganlah bagi panjang sangat. Dan kalau terlampau tebal, nipiskanlah dia. Sebab apa? Bila janggut dengan jambang banyak, nak berudu pun susah sebenarnya kan. Dia kena selatih je. Orang lelaki, bila janggut dia kena tolak dari bawah naik ke atas untuk nak bagi ayak masuk di celah-celah. Tidak, tak kena kulit muka. Dia kena tolak macam ni. Kalau dia ada jambang banyak, dia kena tolak. Sebab itulah Rasulullah suruh jaga bagi elok-elok. Kalau hak terbaik, nipiskan. Sebab tu dia kata sebahagian daripada bahagia. Senang nak urus. Apa pula kata? Kata Nabi SAW bagi Sayyidina Ali.
Apabila menilik kamu pada cermin. Ni dia ajak tengok cermin pula. Nah. Kita belajar bab akhlak pagi ni. Nah. Rasulullah ajak kita tentang akhlak dan kebersihan. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi wa rizqi. Rasulullah ajak kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila setiap kali tengok cermin, bacalah doa ni. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi wa rizqi. Artinya, hai Tuhanku, seperti barang yang engkau elokkan. Elokkan kejadianku, maka baikkan olehmu akan perangaiku dan rezekiku. Nak minta bagi, elok perangai, elok rezeki. Muka tak elok pun tak apa, muka tak elok dah, teratur je lah. Kan, Waktu pertama kali tengok, baca terus. Allahumma kama hassanta khalqi, fahassin khuluqi wa rizqi. Di pinggir tu? Belakang. Oh, PHL 8997 Fauzia. Terima kasih, alhamdulillah. Tidak jenuh cari, no? Terima kasih, sahabat. Okay, alhamdulillah. Doa yang dibaca ni untuk elok perangai. Bukan elok rupa parah. Aku baca doa dah lama, muka duk lagu tu. Lagu tu lah. Lagu tu lah yang Allah bagi dekat kita sejak lahir-lahir. Duk tunggulah mata hak sepek kok makin nak bulat dah. Makin tua makin melendok, isi makin turun. Hidung pun tak basuh, makin pesek dah rasa. Tak ada dah. Yang kita nak minta, yang boleh diperbetulkan ialah perangai. Tu yang Rasulullah ajak ni. Bila tengok cermin tu kita tengok. Dia tu bayang-bayang kita. No? Kita senyum, dia senyum. Kita jelen, dia jelen. Kita teriak, dia teriak. Itu bayang-bayang kita. Apa yang kita nampak, itulah kita. Kita tak boleh ubah dah. Tapi kita boleh ubah satu. Khuluqi. Perangai. Akhlak kita boleh ubah. Jadi, cara nak ubah akhlak kita, kena minta dulu pada yang menciptakan kita. Ya Allah. Macam mana hang perelokkan kejadian aku ni. Hang bagilah perangai aku pun elok. Rezeki aku pun elok. Maksud dia, kalau ada rezeki, mainlah yang halal-halal saja. Yang tak halal, bawa pilah jauh-jauh. Begitu juga dengan sikap dan perangai aku. Yang mana macam mana aku tak berkenan dengan perangai orang. Macam itulah, jagalah perangai aku. Ya Allah. Bagilah elok adab aku. Kita ni tak cantik pun tak apa. Janji akhlak mau baik. Akhlak kita cantik akan terselah kecantikan Islam itu pada diri seseorang. Maka dia mudah bergaul dengan siapa saja. Tapi kalau akhlak kita tak elok, siapa pun tak mahu kawan dengan kita. Sebut saja nama dia. Orang fikir 2-3 kali. Dalam dia nak pergi terus dia tak ADP. Awak. Saya ada hai, dah dia nak mau dia ada hai. Padahal dia tak mahu kat orang tu. Jangan sampai orang buat. Orang takut ingat nama kita pun orang takut. Apa? Kawan tu? Dia diam. Apa dia tu bagus, boleh pergi. So dia memang. Tapi kot saya ada hai. Itu kita boleh baca dah. Perangai kita. Perangai kita macam mana. Kadang mulut tak boleh tahan. Perangai tu dia main kelak kat mulut kita. Kalau tingkah laku elok, mulut pula tak boleh simpan. Suka-suka je nak kata apa dekat orang. Bila kita kata dekat orang tu kesan tinggal lama. Tu khuluqiyah. Akhlak kita. Orang yang kena kata tu dia kenang sampai mati. Walaupun punya bersalam hari-hari sehari 5 kali dia punya salam. Tapi kata-kata tu terpahat di hati. Sampai mati. Itu adalah ajaran daripada Nabi SAW. Demikianlah tersebut di dalam kitab Makarimul Akhlak. Kitab Makarimul Akhlak yang disebut doa tengok cermin ni. Yang ni kira kalau kita bertanya budak-budak tadika, budak-budak pasti dia pandai ni. Doa tengok cermin, nampak hujan turun dia baca doa. Kita ni baru duduk tengah-tengah nak baca doa nak. Dia pra dia baca. So, dia main dia satu, dia lupa semua. Main cara kita, tak ingat terus.
Apa kita belajar balik, no? Kita tengok faedah. Tersebut dalam Nuzhatul Majalis. Nama kitab lah, Nuzhatul Majalis ni nama kitab. Tak heran apa benda Nuzhatul Majalis. Kitab Nuzhatul Majalis. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW. Barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu. Keluar daripadanya penyakit. Dan masuk padanya sembuh. Nabi kata. Nah, keluarlah beras. Penyakit dan masuk kesembuhan. Dan pada hari Ahad keluar daripadanya papa dan masuk padanya kaya. Yang ni nak tengok sangat. Hari Ahad potong kuku, keluar daripadanya papa masuk jadi kaya. Siapa nak kaya? Potong kuku hari Ahad. Sama dia nak potong tak kaya-kaya pun. Okey, fokuskan di sini. Bukan kaya harta. Kaya ni, jangan kata kalau kaya ni kaya jiwa. Nah, orang yang paling kaya tahu siapa dia? Orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah orang kaya. Orang yang paling kaya ni orang yang merasa cukup. Tapi orang yang miskin ni, walaupun dia ada seluruh kekayaan, tak cukup-cukup lagi. Dia masih lagi ambil rasuah. Dia masih lagi ambil riba. Dia masih lagi peras ugut. Walhal dah kaya dah. Apa lagi dia mau? Orang itulah orang yang paling miskin. Orang kaya ni orang yang dah cukup dah. Cukup ke cukup dah. Alhamdulillah. Cukup itulah orang kaya. No? Masya Allah. Kalau kita nak bandingkan hidup kita waktu kita kerja. Hari ni tak kerja. Duduk saja je. Pernah tak sehari tak makan? Awak tak makan tak kerja dah. Dulu kerja boleh lah makan. Boleh tak kerja. Sebulur. Tak ada siapa bagi tak makan. Dah. Allah yang maha mencukupkan. Bahkan hari ni punya pendapatan walaupun sikit boleh bersedekah lagi. Boleh infak lagi. Orang kata nak wakaf sama boleh lagi bagi. Waktu tengah kerja duit tengah banyak dulu nak bersedekah. Nak infak ke jalan Allah tak cukup. Nak berwakaf tak cukup. Hingga tak cukup selalu. Mai nak cukup bulan boleh nak cari. Siapa-siapa nak buat loan. Pinjam tak pernah cukup. Ini orang miskin ni orang apa-apa. Jadi di antara kelebihan dia apabila kita beramal. Potong kuku hari Ahad. Bukan jadi kaya raya kena faham. Bukan kaya raya, kaya jiwa. Okey. Dan pada hari Isnin keluar daripadanya penyakit gila masuk padanya sihat. Terlepas daripada gila. Pada hari Selasa keluar daripadanya baros. Baros sopak. Sopak. Baros ni adalah penyakit sopak. Dan masuk padanya sembuh. Sopak ni tahu kan? Dia macam warna kulit tak sekata kan? Itu sopak. Dan pada hari Rabu keluar daripadanya was-was dan ketakutan dan masuk padanya aman. Hari Rabu Tapi ikut macam yang diajar oleh Syekh Bajuri tadi. Mula dengan kelingking kanan. Akhir dengan kelingking kiri. Dan pada hari Khamis keluar daripadanya penyakit juzam. Dan masuk padanya afiat. Tak juzam ni apa? Sakit yang tak boleh sembuh. Okey, sekarang ni sakit apa tak boleh sembuh? Seperti mana? No? Sampai kan? Boleh duduk pantang lah, boleh bertahan. Si doktor bagi ubat kadang sampai berkandak-kandak. Balik main ubat berlambak-lambak tu. Tak lalunya tengok ubat. Dia sampai dia panggil kacang. Kan? Sebab tu kira kalau tak bawa beg memang terabuk jalan. Bawa balik main. Sebenarnya benda tu dia tak menyembuhkan pun. No? Bertahan. No? Hanya bertahan sahaja. Dia suruhlah pantang makan. Pantang makan. Dia dah suka makan, dia nak pantang mana. No? Dia pantang hari ni. So dia pantang tengok kan. Dia makan juga-juga. Depan kita kata jangan makan. Tak makan depan, makan belakang. Penyakit yang tak boleh sembuh. Juzam. Susah sembuh. Kalau dah kena tu. Kita makan ubat seumur hidup. Aduh lah. Orang punya jual lah ubat. No? Macam-macam jenis ubat.
beli ni satu almari ubat saja. Makannya tidak. Mula dia makan, itu bagus ubat ni. Bagus. Dia makan. Keras, dia tinggal, dia tak makan. Orang je dia beli lain pula. Yang online, lagu online. Hak PM tepi, PM tingah, PM depan, PM belakang tu semua. Beli belakang-belakang. Orang lagi dia ubat kan. Dia sini kan. Di mana dah kau sini? Soalnya terpaut hati sangat lah. Janganlah, jaga-jagalah. Biar ini tu kalau bersedekah. Orang kena kencing manis kan. Kalau tinggi ni bawa sampai mati dah. Tak apalah, tukarlah. Bagilah mana-mana wakaf. Boleh bawa mati yang tu. Yang ubat ni esok tinggal almari je. Anak-anak dia takkan pusaka ubat. Dia kata ni semua racun. Nanti buang. Nak bagi kat orang, orang tak mau dah. Maka berbekaslah. Berbotol-botol, berbalang-balang. Ini juzam. Ini penyakit juzam. Okay. Dan pada hari Jumaat, keluar daripadanya dosa dan masuk padanya rahmat. Kenapalah yang Nabi SAW suruh potong pada hari Jumaat dia kata, dihilangkan dosa. Dihilangkan dosa. Digantikan dengan rahmat daripada Allah. Pada satu riwayat lain, ada hadis lain pula. Pada satu riwayat lain, daripada Nabi SAW kata, barang siapa kerak kuku pada hari Sabtu, mempusakai penyakit akilah. Apa dia? Mental. Tadi suruh potong hari Sabtu, ni tak bagi pula. Okey. Barang siapa kerak kuku pada hari Sabtu, mempusakai penyakit akilah. Sakit mental pula. Tak apa. Kita baca dulu. Dia kata kalau ngaji seorang-seorang boleh gila. Ni orang gila Islam ni lah. Dan pada hari Ahad, hilang berkat. Tadi dia kata tak apa, dia tak boleh pula. Dan pada hari Isnin, mempusakai alim fadil. Apa maksud alim fadil ni? Ilmu, kelebihan berilmu. Dan pada hari Selasa, mempusakai kebinasaan. Pada hari Rabu, mempusakai jahat perangai. Pada hari Khamis, mempusakai kaya. Pada hari Jumaat, mempusakai ilmu dan lemah lembut. Yang ni yang dilafazkan di antara lafaz-lafaz yang disebut dhaif. Lagi maudhu'. Jadi, kita tak boleh beramal dengan hadis yang baru kita baca tadi ni. Maka atas riwayat ini 3 hari jua yang sunat kerak kuku padanya, iaitu pada hari Khamis, Jumaat dan Isnin. Kalau kita tengok riwayat di atas tu, 3 hari saja yang elok potong. Iaitu pada hari Jumaat, Khamis dan Isnin. Okey. Kalau nak tanya saya beramal dengan hadis ni. Hari Jumaat, hari Khamis dan hari Isnin elok nak potong apa pun elok. Kalau nak potong baju, kalau kita buat baju, kita nak potong baju, potonglah cari 3 hari ni. Okey. Kalau kata kita nak potong rambut atau potong kuku, cari di antara 3 hari ni. Kalau nak potong rumput atau pokok di rumah, carilah 3 hari ni. Mencari keberkatan dalam kehidupan. Jangan belasah saja. Jangan pakai belasah saja ikut kita. Okey, kita tengok. Dan makruh menyimpan atas kerat kuku sebelah tangan. Sebelah tangan ni sebelah tangan kanan atau sebelah tangan kiri. Okay. Sebab dia buat atas sebelah kiri. Makruh ni maksudnya sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang yang simpan kuku. Kita tengok itu ada di petunjuk. Perempuan tu dia tak pernah potong kuku dah 32 tahun. Kuku dia ni sampai panjang-panjang ni. Macam mana dia basuh berak tu? Kita bayangkan kalau kuku panjang ni, dia kan kuku bila kelapa panjang dia bengkok. Dia basuh berak macam mana? Dia nak garu pergi ke mana? Dia tayamum pun nak kena guna tangan. Tayamum pun nak kena guna. Kalau nak guna kertas pun, dia nak kena guna jari yang nak boleh letak kertas dekat tempat qada hajat tu. Kan? Macam mana dia buat tu? Pemotok subuh lah. Kan? Apalah lebih bahagianya kuku panjang ni, tak mana kebahagiaan dia tu?
Kita rasa kalau kita buat kerja silap sisi je dia masuk. Ha? Dia masuk jelas kuku tu. Tambah kalau kata gosok periuk. Mungkin lah dia orang tak gosok periuk. Basuh. Apa masak nasi pakai dapur ayam karan. Pakai orang panggil apa? Infrared. Cik. Cakap Melayu tu. Buka switch je dia nyala. Tak ada asap. Kan? Tak ada api. Taklah kotor kan? Kalau dulu dapur kayu tu. Bercorang dia kan kata dekat tangan. Dengan muka dengan baju sekali lekat. Kita ni tonyoh lah periuk. Saya ingat. Allah ya rahmah mak saya ni dia memang suka dapur kayu. Sampai dia mati dia pergi dapur kayu ni. Dia kata hampa masak nasi. Dapur karan tu makan hampa. Dia mungkin dia tak suka pembaharuan apa-apa pun dia tak suka. Nah? Dia ada tradisional dia. Dia kata masak dapur kayu sedap. Dia kata nasi dapur kayu sedap. Kita masa tu yang nak mudah ni. Tamat nak beza dia. Tak nak beza. Tamat nak yang sedapnya dapur kayu ni. Dia kata hamba wasak tu pun sedap. Sedap apa berwasak? Kan masa tu tengah duk protes lah. No? Dia pesan nasi yang masak dapur kayu nak. Alah, malahnya tu. Paling malah lah. Tak kena masuk. Kan nak kena pelekat api. Api tu pun kalau tak pandai pelekat. Habis minyak gas kotor tak nyala. No? Dia ada teknik dia susun kayu. Yang pakai jolok dia kayu. Dia tak nyawa dia kata. Kayu tu tak boleh nyawa. Api tu tak boleh hidup. Alah. Naik murka tu lah. Tapi dia kata yang tu yang sedap. Tak lagi hitam lah jari-jari. Ha? Dengan muka. Dengan kain baju. Lah ni senang lah. Antaruhlah panjang berlung. Kuku pun dia tak hitam. Duk putih situ lah. Ha? Ini dia pun pula macam-macam. Macam-macam inai. Inai saya kata. Saya sebut dah minggu lepas. Inai boleh pakai. Tapi jangan melampau-lampau. Okey? Jangan melampau-lampau. Boleh pakai. Ada orang yang nak bubuh inai sampai ke siku. Bubuh lah. Tapi tutup aurat. Tutup aurat. Kemudian yang nak lukis ni. Janganlah lukis sampai penuh di atas ni. Penuh sampai tak ada ruang. Sikit-sikit. Kalau nak buat awal larat tu buat bila. Cukup lah. Maktuk teringin. Kalau bubuh rasa menyesal tang mana aku nak pergi tonyoh ni lah. Dia rasa pelik. Tapi mula-mula dia cantik lah. Masa warna duduk tengah elok tu. Boleh nak? Boleh. Saya tak kata haram, okey? Harus. Di antara yang harus dilihat. Tapi jangan melampau. Ini untuk kita muslimah ni. Jangan melampau. Lelaki tak boleh pakai. Lelaki tak boleh pakai. Sebab ini berlaku dalam sejarah Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha. Dia bila ada hari-hari perayaan, dia akan pakai inai. Melambangkan keseronokan. Sambut keseronokan dengan cara memerahkan ujung jari. Rasulullah tak kata apa. Abu Bakar yang suka marah. Abu Bakar macam tengok, tu pakai apa pula tu, merah jari-jari. Rasulullah tengok senyum je. Rupanya dia pakai inai. Rasulullah senyum. Dia nanti kata kat ayah dia, Rasulullah tak kata apa-apa. Boleh lah. Bila Rasulullah tak kata apa. Jadi kalau Rasulullah marah dekat dia. Macam ada satu hari tu. Dia hias tempat kandang Rasulullah. Tu kan ada satu tempat rehat dia dalam rumah tu. Dia letak cadar ataupun sarung bantal yang ada gambar burung. Dia kata cantik. Dia kata cantik. Ada gambar-gambar lah. Ada gambar burung. Bila Rasulullah masuk tengok-tengok bantal yang Rasulullah nak tendang tu. Ada gambar burung. Rasulullah ambil kat dia. Rasulullah kata buang gambar ni. Dia kata, pasal apa? Dia kata, dia berbentuk berhala. Dia kata Rasulullah jangan ada gambar binatang. Pada pemakaian baju dan juga kegunaan harian. Jadi dia kata nak buang tak boleh lah. Dia kata sebab dia pun, mungkin dia beli atau mungkin orang bagi. Rasulullah kata alih. Baru dia alih. Bagi terberalih. Sebab dia nak guna juga buang membazir. Jadi boleh digunakan dialih gambar tersebut. Tu kalau Rasulullah tak suka dia memang tegur terus. Lala tu juga. Tapi kalau kata dia suka,
dia diam, dia senyum je tengok. Ya, Sayyidatina Aisyah panggil kawan-kawan, main bernasyid, berqasidah, main gendang, main kompang dalam rumah. Dia tak apa. Nah, Abu Bakar yang marah. Abu Bakar dia marah sebab dia adalah pendamping Rasulullah. Bila anak tu buat perangai, kita biasanya orang tak marah kat anak kita, kita lah yang akan marah kat anak kita, betul tak? Jadi Rasulullah tengok, Rasulullah hanya senyum. Tak apalah. Nah, raya-raya. Dia panggil kawan-kawan dia main. Sekadar nak hiburan sama sendiri. Jadi boleh. Kita ambil daripada kiasan peristiwa-peristiwa dengan Sayyidatina Aisyah. Okey, satu lagi apa yang Sayyidatina Aisyah suka pakai? Dia suka pakai celak. No? Dia suka pakai celak. Di antara yang diharuskan. Yang tak boleh, yang lukis kening tu. Macam taji ayam tu. Punya tebal. Tak boleh tak? Yang tu haram. Okey. Kalau kita ditakdirkan. Bulu kening carut-carut. Macam kening saya ni carut ya. Kalau nak bagi hitam sikit, nak pantai boleh tak? Boleh. Itu di antara perhiasan zahir yang diharuskan. Jangan lebih-lebih. Kan Nepal ni ada ni ajak yang lukis kening tu. Jangan lebih-lebih. Kalau lebih jadi apa? Jadi haram. Jadi termasuk dalam tabarus wanita jahiliyah. Perempuan jahiliyah Mekah. Okey, pakai celak. Boleh pakai celak. Jangan bagi celak ekor lebih ni. Kan? Tak suka bagi dia cenggik nak ekor lebih ni. Tak boleh nak. Jangan sampai lebih-lebih. Ini di antara tabarus perempuan ni. Okey. Dia mungkin nak buat gincu sikit lah. Jangan merah-merah sampai nak keluar dari mulut tu. Mungkin mulut kita melupas ke kering dan sebagainya. Gunakan pelembab. Kebetulan pelembab tu dia pinky-pinky sikit. Itu diharuskan. Bukan tujuan nak tunjuk dekat orang. Tapi nak berubah. Nak lindung diri kita daripada penyakit. Maka itu diharuskan. Ini bab tabarus wanita ni. Dari segi aurat pula macam mana? Okey, aurat. Nak tengok aurat kita sempurna ke tak sempurna? Orang kata jom pergi semayang. Okey, tak ada masalah. Dia tak ada. Tak boleh setukin jam. Tak boleh baju lengan pendek. Tak boleh nampak lengan. Bermakna aurat tu tak sempurna lagi. Nak tahu sempurna tak sempurna, bila-bila masa kita boleh bersolat dengan apa yang kita pakai. Itu sempurna. Kita punya aurat. Itu cara-cara penampilan seorang wanita muslimah. Sebelum nak jadi solehah, kena jadi muslimah dulu. Kerana setiap muslimah itu solehah. Setiap solehah itu bukan muslimah. Saya tak jadi muslimah pada muslimut. Okey, baik. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan faedah tersebut di dalam Hasyiatul Jamal. Kita Hasyiatul Jamal. Wallahualam. Baik, ada soalan. Ya. Oh, khusus umrah. Baik-baik. Minggu ni ya. Khusus umrah percuma. Nak bagi saja ni. Tak payah bayar sekupang pun. Khusus umrah percuma di masjid ini. Masjid Umar Abdul Aziz bertemu pada hari Sabtu 13 Ogos 22 jam 9 pagi hingga 12 tengah hari oleh Ustaz Habib Nizam. Ustaz Habib Nizam. Jadi dijemput muslimin dan muslimat. Kali nak lelaki dan perempuan boleh hadir jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sah sahaja. Siapa yang nak memperdalami ilmu umrah. Wallahu a'lam. Bolehkah duit masjid nak guna buat Asyura? Okey, baik. Soalan daripada sahabat. Dia kata boleh je duit masjid
Duit orang bagi untuk masjid. Untuk tabung masjid, kita gunakan untuk buat bubur Ashura. Boleh. Dengan sebab, orang yang bubuh dalam tabung ni, tabung masjid, dia tak khususkan. Yang ni wakaf. Dia tak khususkan. Yang ni beli kapek. Yang ni bayar dia habis dia. Bila dia bubuh dalam tabung masjid, untuk kebajikan. Buat bubur Ashura ni sebenarnya benda kebajikan. Nah, kita buat, bukan makan seorang sampai seperiuk tu kan. Kita agih kan. Bagi. Segenap-genap kampung. Kadang-kadang kampung sebelah pun dapat. No? Kawan-kawan lain pun dapat. Itu sedekah. Setiap sedekah tu kebajikan dah. Kebajikan. Boleh tak kalau kata nak guna duit masjid buat kenduri? Boleh tak? Boleh. Setiap orang yang bubuh duit ni, dia tak kata yang ni aku wakaf. Wakaf dia kena asin. Okey? Tetapi dia bubuh atas sebab dia nak ambil kebajikan. Apa kebajikan? Pahala. Jadi apa juga kebajikan yang kita buat, kita boleh guna. Jadi diharuskan. Dibolehkan. Ya. Apa dia? Okey. Lelaki memang tak boleh pakai inai. Haram lelaki pakai inai. Tapi kalau di kepala tak apa. Di tangan tak boleh. No? Kadang pengantin lah pakailah. Kata orang-orang. Orang-orang ni jahat lah. Pakailah. Sekali je seumur hidup dia buh 3. Bubuh juga. Padahal yang lelaki tu pun nak pakai juga. Pertahankan. No? Dia nak buah tak kepala boleh. Apa dia? Haram. Haram. Dia menggunakan perhiasan wanita. Haram. Lelaki kalau pakai inai, haram. Tapi dengan sebab jahil, kena bertobat lah, no? Kadang bukan jahil. Orang suruh, no? Mai sini nak bubuh inai. Kerana dia tangkap lelaki tu bubuh dengan gincu-gincu. No? Menggunakan perhiasan wanita adalah haram. No? Tak boleh tu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari sahabat Alam Maya, ya Kak Ana, silakan. Ustazah, macam duit zakat, kita buat keluar taklah banyak pun, tapi kita nak bubuh dalam tabung masjid, boleh tak Ustazah? Okey, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan duit zakat, boleh tak kita bubuh dalam tabung masjid? Duit zakat tak boleh bubuh dalam tabung masjid sebab masjid bukan asnaf. Masjid bukan asnaf. Masjid adalah makhluk yang tak bernyawa, yang tak boleh menguruskan duit dia, orang yang boleh urus. Tapi kita boleh bagi duit zakat tu pergi ke masjid, cari imam, kata tolong bagi sat kepada asnaf, baru sah. Kalau masuk di dalam tabung masjid, itu tidak dinamakan zakat, itu dinamakan sedekah. Ataupun infak. Kerana masjid bukan asnaf. Kena pergi cari asnaf. Maksud asnaf ni orang yang hidup lah. Orang yang nak boleh menguruskan. Boleh guna. Masjid sebenarnya dia tak pandai guna duit. Betul tak? Kan masjid bertemu pandai guna duit sendiri. Kan dia pergi shopping setiap bulan. Tak kan? Adalah pengurus dia. Jadi cara kita nak infakkan zakat kita, mungkin kita boleh jumpa pengurus masjid, cari anak karya yang susah, yang asnaf, yang layak menerima zakat. Baru sah. Kalau tidak, tak sah. Tak sah bagi kepada masjid. Ustazah, terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Ya Kak Ani. Okay, baik. Terima kasih. Baik. Perkhabaran duka daripada Kak Ani sampaikan ini suami kepadaku Nafisah, Al-Quran di hatiku. Semua kenal kan? Suami kepada beliau telah pun kembali ke rahmatullah. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan dia bersama dengan orang-orang yang beriman. Sekalang takziah kita ucapkan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu
وعافه واعف عنه اللهم انقله من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Ani. Ada soalan lain? Kalau kita okey. Boleh tak zakat kita bagi kepada abang ipar? Boleh. Nah, walaupun dia ada pertalian dengan kakak kita, tapi boleh kita nak bagi dekat kakak kita pun boleh. Nah, sebenarnya yang terbaik ni bila kita boleh bagi dekat dia beradik kita, no? Sebab tu dalam Al-Quran disebut muqarrab dulu. Minal aqrabin. Cari dia beradik dekat dulu. Nah, kemudian dah adik-beradik semua dah dapat, baru kita infakkan yang lain yang jauh, no? Boleh lah. Dia ipak boleh, abang ipak boleh. Ha? Ya. Okay. Ya. Ya. Okey, ibadat insya-Allah. Orang yang pakai ini lelaki ni, perbuatan dia yang haram. Ibadah dia diterima. Nah, ibadah dia diterima. Apa dia yang perbuatan tu haram, ibadah tak diterima? Syirik, menderhakai kedua ibu bapa. Itu yang dia buat benda yang haram, pahala dia tak diterima. Tetapi yang ni dia buat benda haram, tapi insya-Allah dalam segi puasa dia, solat dia diterima insya-Allah. Nah, kalau syirik dengan menderhakai ibu memang ditolak. Nah, ya. Tak, apa clear lah soalan. Boleh tak. Okey. Apa kelebihan apabila kita ni secara istiqamah. Istiqamah setiap bulan membelajarkan harta, bayar api, bayar elektrik, bil air untuk masjid atau surau atau mana-mana pusat kebajikan lah. Apa dia pahala dia? Okey, di antara pertamanya, dia tu adalah harta yang bersifat wakaf. Kita wakaf, terhenti duit ringgit dunia kita hentikan dia, alir dia ke akhirat. Saham kita, selagi orang rasa selesa dengan kipas yang sejuk, selagi orang rasa terang, mudah-mudahan teranglah kita di alam barzah nanti. Di antara pahala yang awal-awal akan sampai di alam barzah, di alam kubur, adalah pahala kita infakkan harta ke jalan kebajikan. Dia akan sampai dulu. Orang sepanah dalam kubur, orang gelap gelita dalam kubur, dia rasa sejuk, terang benderang kuburnya. Orang dahaga yang teramat sangat, dia bayar bil air, dia akan hilang dahaganya. Kan nak mati ni, air 7 lautan diteguk, takkan hilang dahaga orang yang nak mati ni. Tapi kita istiqamah tumpang, masukkan duit kita di dalam tabung masjid ke, atau surau, atau mana-mana pusat tahfiz, hilang dahaga. Ketika mana fitnah untuk orang yang sakit nak mati ni, dihilangkan dahaga dan dicerahkan kuburnya nanti insya-Allah taala. Banyak kelebihan dia, bagilah sikit pun tak apa, cari pahala di sisi Allah. Pahala ni kekal, wallahu alam. Ya. Okey, zakat boleh tak bagi ke anak-anak? Zakat tak boleh bagi ke anak-anak. Walaupun anak kita susah, kita tak boleh bagi dekat dia. Kita boleh bagi sebagai hadiah, pemberian. Tetapi ianya dikira sedekah. Dapat pahala sedekah. Okey, menantu yang susah. Menantu susah, boleh bagi kat menantu.
Menantu tu bagi makan anak kita? Boleh. Boleh. Kalau menantu perempuan, tengok anak lelaki tak kerja. Anak lelaki kita ni tak kerja. Kita tak boleh bagi zakat kat anak lelaki yang tak kerja tu. Bagi kat menantu perempuan. Dia yang duk makan hati. Anak mak ni kejar kerja, dia makan hati. Bagi kat menantu perempuan. Kemudian, dia beli makan bagi kat lelaki yang menjaga kerja tu boleh. Itu dibolehkan. Tapi kalau kita terus bagi tak boleh. Sebab mereka adalah penerima harta pusaka. Kalau kita mati, dia pun boleh terima harta pusaka. Dia pun tak layak menerima zakat daripada kita. Wallahualam. Habis saya sudah luna yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala yang lemah dan kurang dan ada daripada diri saya sendiri. Ya, insyaAllah. Okey, baik. Cerita suami isteri. Si suami punya pendapatan, katalah dia pendapatan dia 250. Sebuah ni tak ada gaji orang lain 250. Isteri pendapatan dia 500. Okey. Si suami tak mencukupi, dia tak bagi nafkah, isteri yang belanja semua. Isteri yang belanja semua. Tapi tanggungjawab suami, walaupun sikit gaji hang wajib tanggung. Walaupun gaji hang RM1 kasari, hang wajib tanggung. Itu kerana tanggungan itu memang ditaklifkan di atas suami. Yang dikatakan ketua keluarga. Isteri dia belanja. Sebab dia tahu suami dia tak berkeupayaan. Jadi dia dapat pahala sedekah. Adakah kena niat sedekah? Itu soalan. Adakah kena niat sedekah? Tak payah niat sedekah. Setiap kali kita mau keluar belanja, walaupun dibeli sebutir garam dengan duit kita, itu adalah sedekah. Kita bagi kat anak kita 2-3 ringgit belanja dia pergi sekolah, itu adalah sedekah. Kita bagi dia makan, walaupun sesuap nasi, semungkuk nasi lemak, itu adalah sedekah. Tak perlu niat. Sebab apa? Kita ni bila kita bagi ahli keluarga kita makan, ikhlas tak kita bagi? Ikhlas kan? Kita tak ungkit kan? Tadi aku dah beli nasi lemak sebungkuk, ni hang pula beli dah. Kita bagi dengan penuh keikhlasan. Sedekah itu datang daripada hati, terbit daripada kasih sayang. Jadi tak perlu niat. Perbuatan itu dah mencerminkan keikhlasan dia. Wallahualam. Kutipan hari ni dah. Alhamdulillah. Kutipan ini 240 kepada keluarga adik Hamzah ni Jadi bagi bil dengan baik-baik Okay. Terima kasih semua Jazakumullah syukran katsira. Terima kasih semua atas infak yang diberi. Mungkin kita bagi tak banyak, tapi sekurang-kurangnya meringankan sedikit bebanan di hati dia Wallahualam. Okay, Abira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Okay dah, balik dah. Sallallahu